cikgu akan upload dalam YouTube channel cikgu. So kamu boleh tonton semula, okey, untuk ulang kaji, okey, dan juga okey untuk buat tontonan semula. Baik. Kita tengok sejarah kemerdekaan. Okey, kita tahu, semua orang tahu, kalau dia rakyat Malaysia, dia mesti tahu bahawa negara kita merdeka pada tahun 1957. Mesti tahu. 1957. Dah lama dah. Maknanya sudah hampir 64 tahun. Nak masuk 65 tahun dah negara kita merdeka. Jadi kita nak lihat di sini tentang sebenarnya siapakah tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Dan sebelum ini kita telah lihat antara tokoh-tokoh yang paling penting dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Sebelum itu mungkin ramai tanya, cikgu, kemerdekaan tu apa? Kemerdekaan ini sebenarnya bermaksud kebebasan tanah air. Kalau ada soalan tanya, apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan bermaksud kebebasan tanah air. Maknanya kebebasan apa? Kebebasan daripada belenggu penjajah. Kebebasan daripada penjajahan. Jadi, negara kita telah dijajah hampir 446 tahun. 446 tahun. Siapa yang telah menjajah negara kita? Siapa tahu? Siapa tahu negara kita telah dijajah siapa? Jepun. Okey. Ya, okey. British. Muka surat 75, 76. Okey. Baik, untuk pengetahuan kamu, mari cikgu susun. Okey, iaitu sebenarnya daripada tahun, kalau kita lihat daripada tahun daripada tahun 1511, kita tahu pada tahun 1511 negara kita Melaka telah dijajah oleh Portugis. Portugis sehinggalah pada tahun bila? Pada tahun 1641. Sehingga tahun 1641 datang pula Belanda. Belanda telah datang dan menjajah negara kita, iaitu telah menguasai Melaka sebenarnya. Dan kemudian pada tahun 1824, lambat lagi 1824, iaitu negara kita telah dijajah pula oleh British. British. Dan kemudian daripada situ, pada tahun 19, iaitu 1941, negara kita telah dijajah oleh Jepun. Jepun. Kemudian pada tahun 1945, negara kita dijajah kembali oleh siapa? Oleh British. Oleh British. Dan kemudian akhir sekali pada tahun 1957 barulah negara kita merdeka. 1957 negara kita barulah merdeka. Nampak tak berapa lama tu dijajah tu? Jadi kalau kita lihat daripada 1511 ni sampailah 1957. Tahu berapa tahun? Ianya adalah 446 tahun. Lama gila lah. 446 tahun negara kita dijajah. Oleh siapa? Oleh Portugis, kemudian Belanda, British, Jepun, lepas tu British balik, kemudian merdeka. Lepas tu Siam jajah bila? Sebenarnya Siam jajah sebelum ni lagi. Siam dekat kawasan sini. Pada tahun lebih kurang pada tahun 1213 kalau tak silap cikgu, iaitu Siam ni dia menjajah Kedah. Menjajah Kedah. Pada waktu inilah. Jadi itu awal lagi. Jadi inilah sebenarnya penjajahan yang berlaku di negara kita. Jadi bila dah dijajah,
ada tak yang telah menentang? Confirm lah ada yang menentang. Iaitu kalau kita lihat, siapakah tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan nak dapatkan kebebasan? Iaitu yang pertama sekali Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn bin Jaafar. Jadi okey, jadi kalau kita lihat, okey, beliau ni siapa? Dato' Onn Jaafar ni dialah pengerusi, okey, ataupun chairman bagi Kongres Melayu, dan beliau adalah yang dipertua. Maknanya presiden yang pertama United Malays National Organisation ataupun dipanggil UMNO. Dia ketua UMNO. Macam tak lengkap je James Group mana. Okey, baik, bagus soalan tu. Okey, macam korang tak tahu. Okey, baik, sebenar-benarnya okey, yang kita sebutkan ini, penjajahan ini sebenarnya adalah penjajahan di tanah Melayu. Tanah Melayu. Okey, tanah Melayu Dan cikgu nak tanya kamu, yang merdeka kat sini ni, apa yang merdeka? Malaysia ke tanah Melayu? Malaysia. Ada yang kata Malaysia. Salah. Sebenarnya yang merdeka tahun 1957 ini ialah kemerdekaan tanah Melayu. Tanah Melayu. Tanah Melayu ni yang mana cikgu? Tanah Melayu ni yang peta Malaysia, semenanjung Malaysia tu. Semenanjung Malaysia tu kan. Yang ini kan yang ada Pulau Pinang semua kan. Ini yang merdeka. Ini yang merdeka. Tanah Melayu. Sabah Sarawak belum. Sabah Sarawak belum merdeka lagi. Sabah Sarawak yang ada dekat sebelah sini kan. Yang macam ni kan. Okey, kemudian gitu, kemudian gini, kemudian gini, kemudian naik macam ni kan. Okey, lebih kurang lah macam ni kan. Okey, Sabah Sarawak ini okey, pada tahun 1957 dia masih di bawah penjajahan, okey, penjajahan British. Iaitu yang di sini di bawah SBUB. Ini di bawah SBUB. Dan kemudian yang ini di bawah dinasti Brooke. Nampak? Jadi, apabila nanti kamu akan belajar, okey, apabila pada tahun nanti, okey, disambung lagi pada tahun 1963. Pada tahun di sini, iaitu pada tahun 1963, barulah tanah Melayu, ataupun kita kata Sabah Sarawak, Singapura. Singapura dia bergabung dengan Malaysia. Dia bergabung dengan tanah Melayu. So kedua-dua ini, okey, Sabah Sarawak, okey, bergabung dengan tanah Melayu menjadi apa? Barulah menjadi Malaysia. Jadi barulah diorang merdeka. Gabungan kedua ini merdeka juga, tapi merdeka dari sudut apa? Iaitu merdekanya Malaysia. Itu perbezaan dia. Boleh faham? Boleh faham tak? Tak faham? Siapa yang faham? Siapa yang tak faham? Okey. Kita menang ke cikgu penjajahan Portugis? Okey. Kita tak menang, tapi Belanda telah kalahkan Portugis. Belanda telah kalahkan Portugis. So Portugis dah balik, Belanda pula menjajah negara kita. Kemudian British pula berjaya mengalahkan Belanda, so British yang menjajah tanah Melayu pula. Macam tu. Okey, bukan kita yang melawan bukan kita. Baik. Okey, baik. So inilah dia. Dan sebelum itu, okey, ada sesiapa yang masih confused? Yang mana tanah Melayu, yang mana Malaysia? Boleh faham Sebab itu setiap tahun kamu menyambut 2 hari,
iaitu 31 Ogos Hari Merdeka, kemudian 16 September Hari Malaysia. Betul? Iaitu 31 Ogos tu ialah Hari Merdeka untuk Tanah Melayu. Kemudian 16 September Hari Pembentukan Malaysia, iaitu gabungan Sabah Sarawak ke dalam Tanah Melayu jadi Malaysia. Jadi itulah yang berlaku. Okey. So harap benda ni jelas, dan kalau kamu tak jelas boleh tanya pada bila-bila masa. Okey. Baik, jom kita sambung. Okey. So kalau kita lihat, okey, iaitu yang dipertua. Okey, Datuk Onn Jaafar adalah yang dipertua UMNO, pernah dilantik sebagai Menteri Besar Johor, okey, dan menggerakkan orang Melayu untuk bersatu menentang penubuhan Malayan Union. Menentang penubuhan Malayan Union. Dan beliau juga adalah pengasas IMP, iaitu Independence of Malaya Party. Itu pengasas IMP. Kemudian kita ada yang kedua, Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Iaitu beliau ini adalah yang dipertua kedua PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Ya. Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Okey, dan juga beliau juga memimpin Parti Islam Semalaya, iaitu PAS. Okey, Parti PAS. Parti PAS ni ada sampai sekarang. Dan apakah ideologi Dr. Burhanuddin Helmi ni? Beliau memperjuangkan konsep Melayu Raya. Melayu Raya. Macam cikgu cakap hari tu, okey, apa maksud raya? Apa maksud raya? Siapa ingat apa maksud raya? Ainul? Ingat tak apa maksud raya? Madunisha tak ingat? Baik. Ingat. Kita ada banyak penggunaan nama raya. Okey, bunga raya, jalan raya, balai raya. Baik, apa itu raya? Raya itu besar. Jadi kalau hari raya, hari yang besar. Jalan raya, jalan yang besar. Okey. Kalau katakan Melayu Raya, maknanya okey, untuk membentuk negara Melayu yang besar. Itu raya, Melayu Raya yang diperjuangkan oleh Dr. Burhanuddin Helmi. Jadi kalau kamu ada kawan-kawan yang besar-besar, janganlah panggil dia gemuk. Panggil dia apa? Raya. Kamu cakap dengan dia, "Engkau ni nampak raya lah." Mesti dia senyum. Raya apa? Raya Cina. Macam tu contoh. Jadi, kamu bagi tahu lah. Raya Cina ke, raya puasa ke kan? Macam tu. Jadi, nampak raya. Baik. Jadi, itu konsep Melayu Raya. Dan beliau juga memimpin Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, iaitu KRIS. Ya, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung. Baik. Yang ketiga, tokoh yang ketiga yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara ialah Ahmad Bostamam. Beliau ni Ketua Angkatan Pemuda Insaf API. Dan beliau juga menubuhkan Parti Rakyat Malaya pada tahun 1955, menerbitkan akhbar Suara Rakyat dan Voice of the People. Cikgu Semenanjung. Yalah. Okey, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung. Okey, Semenanjung Malaysia lah, maknanya gabungan okey, rakyat Indonesia dan rakyat Semenanjung Tanah Melayu. Itu KRIS. Okey. Baik. So ini Ahmad Bostamam okey, iaitu ketua API dan juga menubuhkan Parti Rakyat Rakyat Malaya. Baik. Seterusnya. Okey, kita lihat inilah dia. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Untuk pengetahuan kamu, Tunku Abdul Rahman ini adalah anak kepada Sultan Kedah, iaitu Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Ini Sultan Kedah. Beliau ni anak kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Dan beliau ini yang dipertua yang kedua UMNO.
Yang dipertua yang pertama siapa? Datuk Onn Jaafar. Yang ini yang pertama. Datuk Onn Jaafar. Okey, yang dipertua UMNO yang pertama. Yang dipertua UMNO yang kedua ialah Tunku Abdul Rahman. Dan beliau pengasas Parti Perikatan pada tahun 1952 dan beliaulah yang mengetuai rombongan Merdeka. Rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London untuk dapatkan kemerdekaan. Rombongan tu maknanya kita kata sebagai trip, independence trip. Macam vacation trip kan, korang pergi ke melancong, okey, berombongan ramai-ramai kan, rombongan pergi zoo, rombongan pergi yang ini Tunku Abdul Rahman dengan okey ada 8 orang, okey, dengan Tunku Abdul Rahman, mereka telah buat trip pergi ke London, naik bot pula, naik kapal, kemudian pergi ke London. Mereka berbincang dengan orang British, kami nak merdeka, tanah Melayu perlu diberi kemerdekaan. So diorang pun meeting. Berapa lama meeting? Selama hampir 3 minggu. Hari-hari meeting. Hari-hari meeting dengan British. Bila dah meeting kan. Akhirnya British kata apa? Okeylah. Okey, saya berikan tanah Melayu kemerdekaan. Begitu. Jadi, siapa yang usahakan pergi jumpa British itu? Okey, iaitu Tunku Abdul Rahman. Diorang tidur tak? I know, agak-agak lah. Takkanlah meeting 3 minggu tak tidur. Begini nanti buat meeting. Okey. Kemerdekaan macam mana? Takkanlah meeting macam tu. Okey, baik. Diorang meeting daripada pagi sampai petang. Lepas tu baliklah ke hotel, tidur, makan. Besok sambung lagi. Tapi selama 3 minggu. Okay. Macam cuti sekolah ni lah. Cuti sekolah ni 3 minggu kan? Ni minggu kedua ni. Rasa lama ke rasa sekejap? Rasa sekejap ya. Kan? Rasa sekejap ya. Yelah, korang bercuti. Cuba tengok rombongan Merdeka tu hari-hari. Balik-balik muka dia. Nak jumpa muka dia. Asyik kena mesyuarat aja. Tapi Tunku Abdul Rahman buat itu untuk merdeka. 3 minggu tu. Jadi Tunku Abdul Rahman lah yang telah lead the trip. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan. Ada orang kata saya duduk rumah belajar je. Yalah, duduk rumah belajar je. Rupanya main PS. Lepas tu main PUBG. Kantor Yadam. Macam cikgu tak tahu korang. Lepas tu main Scream. Scream pula tu kan. Korang. Kan. Okey. Baik. Ainul pun ya betul. Dah agak dah. Main Candy Crush. Budak lelaki main Candy Crush. Okey. Bukan saya. Oh ya ke? Idris pun main Candy Crush juga? Oh tak Macam tak percaya je. Rasa. Okey. Main Candy Crush Hebat korang ni. Main Candy Crush. Mana muka Idris? Muka Idris memang dia tak ada muka. Okey. Dia kalau tengok muka dia nanti. Avatar. Avatar. Kalau tengok muka dia nanti macam muka Lord Voldemort. Tak ada hidung. Gitu kan. Okey. Baik. So, tak apa. Yang penting ada muka ke tak ada muka ke kena belajar. Okey, baik. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Inilah dia fakta yang paling penting. Tunku Abdul Rahman ialah Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Perdana Menteri kita yang pertama. Tunku Abdul Rahman. Kemudian seterusnya, ini gambar. Okey, siapa ni? Ishak Haji Muhammad. Ini tokoh Ishak Haji Muhammad ni ataupun dikenali sebagai Pak Sako sebenarnya nama dia ni. Beliau ni nampak aja pakai spek tebal ni sebab beliaulah pengasas. Okey, pengasas tu the pioneer. Okey, untuk akhbar newspaper Akhbar ni newspaper Utusan Melayu.
Okey. Kenapa muka dia macam terkejut? Sebab muka dia tak pernah tengok, muka dia tak pernah keluar paper, tiba-tiba kena keluar paper. Faham? Faham? Contoh. Okey, baik. Okey. Tak apalah kan. Ini pejuang kemerdekaan tau. Kan? Kemudian memimpin Parti Buruh Malaya pada tahun 1957. Tapi cikgu rasa dia terkejut sebenarnya tau. Tahu sebab apa dia terkejut? Dia terkejut tengok muka Idris tak ada muka. Tu dia terkejut tu. Okey. Terkejut tengok Idris tak ada muka. Warna biru lepas tu gerak-gerak. Oh, seram. Seram. Tak nampak muka tapi gerak-gerak. Seram. Kan? Lain macam tu. Okey, baik. Okey. Okey. Baik, sebelum kita teruskan dulu, okey. Cikgu terdengar laungan azan. Kita berhenti sekejap untuk hormati azan Isyak. Sekejap 2 minit, 2 minit. Jom, okey, kita sambung semula pembelajaran kita pada malam ini. Okey, baik. Okey, frankly speaking sebenarnya cikgu tak sihat sebenarnya ni. Okey, demam, batuk dan juga okey, tak berapa sihat. But then, okey, tak apalah, kita habiskan dulu. Baik. Kita teruskan dengan iaitu berkaitan dengan tokoh seterusnya, Abu Bakar Al-Bakir. Ini bukan Abu Bakar As-Siddiq Idris. Ini Abu Bakar Al-Bakir. Di mana kalau kita lihat beliau ni menubuhkan ma'had iaitu sekolah Ma'had Al-Ihya Al-Sharif, sebuah sekolah agama, dan menganjurkan persidangan Majlis Agama Tertinggi Semalaya ataupun dipanggil MATA Semalaya pada tahun 1948 dan mengetuai Hizbul Muslimin pada tahun 1948. Jadi ini Abu Bakar Al-Bakir. So setakat ni kita dah tengok ada 6 orang tokoh: Dato' On bin Jaafar, Dr. Burhanuddin Helmi, Ahmad Bostamam, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, begitu juga Ishak Haji Muhammad dan Abu Bakar Al-Bakir. Baik, seterusnya ada juga, cikgu saya belum garis key point. Belum garis key point Hizbul Muslimin tu apa cikgu? Baik, Hizbul Muslimin ini adalah satu gerakan gerakan kesatuan orang-orang Islam. Hizbul Muslimin ini adalah kesatuan gerakan kesatuan orang-orang Islam. Maknanya dia adalah satu persatuan untuk menyatukan orang-orang Islam di tanah Melayu pada waktu itu. Jadi so ini yang kita kata berkaitan dengan iaitu Hizbul Muslimin. Baik. Dah dapat ke? Ada yang tengah ambil key point ni? Boleh ambil sekarang. Dah. Baik, bagus. Dah baik, kita teruskan dengan tahukah anda macam cikgu cakap tadi, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ni sebenarnya adalah putera atau anak kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, iaitu Sultan Kedah, dan Parti Perikatan yang dinyatakan di dalam Tunku Abdul Rahman iaitu pengasas Parti Perikatan ni. Kena saling ke? Tak perlu. Kalau kamu ada buku teks, kamu ambil pensel dan kamu bulatkan seperti mana yang cikgu bulatkan. Kalau cikgu underlinekan, kamu underlinekan. Maknanya apa yang cikgu bulatkan, apa yang cikgu underlinekan, itu adalah keywords dia. Tapi pakai pensel dan jangan tekan. Sebab buku tu buku pinjaman. Buku tu buku pinjaman. Nanti kena pulangkan balik. Kan? Baik, bagus. Itu sebenarnya. Cara belajar sejarah ialah ikuti sama-sama apa yang cikgu terangkan, dan apabila cikgu bulatkan, cikgu underlinekan, kamu pun underlinekan juga. Supaya kalau tulis boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Cuma takut tak sempat. Takut tak
takut tak sempat. Sebab semua ni ada dalam buku teks kamu. Kan? So itu paling penting. Baik. Kalau dah habis tanda, bagi tahu, okey, supaya kita boleh teruskan dengan kita akan teruskan dengan kita punya bahagian seterusnya. Dah ya? Okey. Baik. So kita akan lihat berkaitan dengan seterusnya. Iaitu kita lihat berkaitan rapat dengan parti perikatan tadi. Baik. Parti perikatan tu yang diasaskan oleh Tunku Abdul Rahman tu sebenarnya adalah gabungan UMNO, iaitu mewakili orang Melayu, MCA mewakili orang Cina, Alhamdulillah, dan juga MIC yang mewakili orang India. So UMNO, MCA dan MIC digabungkan menjadi parti perikatan, dan ini telah merapatkan hubungan antara orang Melayu, Cina dan India dalam bidang politik. Ya. Itu. Baik. Kita lihat di sini, berkaitan dengan inilah dia. Tun Tan Cheng Lock. Tun Tan Cheng Lock ini adalah Presiden AMCJA, All Malayan Council of Joint Action, AMCJA. Beliau juga adalah Presiden MCA, Malayan Chinese Association, yang pertama pada tahun 1949, dan membawa MCA bergabung dengan UMNO untuk menubuhkan parti perikatan. Baik, apakah matlamat Tan Cheng Lock ini? Iaitu beliau nak supaya semua masyarakat Cina memupuk perasaan taat setia kepada negara. Jadi itu memupuk perasaan taat setia. Tun Tan Cheng Lock. Dan banyak-banyak ni cikgu rasa Tan Cheng Lock ni agak handsome sikit lah. Agak handsome sikit lah. Baik. Muka dia sekali imbas macam Idris. Idris baik. Ya ke? Kita tengok seterusnya. Tun Abdul Razak Husin. Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Beliau ini adalah ahli juga dalam rombongan kemerdekaan tadi. Maknanya Tun Abdul Razak ni dia ikut dia ikut Tunku Abdul Rahman. Baik, ada yang tanya, cikgu kenapa muka surat 76 semua hitam putih, kenapa muka surat 78 semua warna-warni? Cikgu punya warna-warni je. Cikgu punya warna-warni je. Okey je. Lain version kot, lain version. Kan? Baik, tak apa. Yang penting faktanya dengan mukanya tak berubah. Itu penting. Baik. Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Muka orang-orang. Dia ada yang hitam putih ya, ada gambar lama, ada gambar baru. Baik. Ahli rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London. Dan beliau juga memperkenalkan penyata Razak, iaitu penyata pendidikan. Kemudian beliau juga timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Ingat Perdana Menteri kita yang pertama Tunku Abdul Rahman. Timbalan Perdana Menteri yang pertama Tun Abdul Razak. Dan Tun Abdul Razak ini telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Apa itu bahasa pengantar, cikgu? Bahasa Melayu. Tun Abdul Razak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang perlu digunakan dalam pelajaran. Dalam pelajaran. Jadi bila belajar mesti guna secara penuh bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Itu. Menjadikan bahasa Melayu siapa? Tun Abdul Razak. Baik.
Kemudian yang ini mungkin merujuk kepada yang kamu cakap, okey, muka dia hitam putih kan? Gambar lama ni. Gambar lama iaitu okey, orang ini, okey, tokoh ini dikenali sebagai Datuk Abdul Wahab bin Tuh Muda Abdul Aziz, Datuk Abdul Wahab, dan beliaulah menentang penubuhan Malayan Union. Apa itu Malayan Union, cikgu? Nanti kita akan tengok. Malayan Union tu apa? Beliau adalah Setiausaha Agung UMNO yang pertama dan beliau mewakili Raja-Raja Melayu dalam rombongan. Maknanya Datuk Abdul Wahab ini dia ikut rombongan dengan Tun Abdul Razak dengan Tunku Abdul Rahman. Mewakili Raja-Raja Melayu dalam rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London pada tahun 1956 dan beliau juga Menteri Besar Perak yang pertama. Bermakna di sini kalau kita lihat adanya tokoh-tokoh yang dalam buku teks ini yang bersama-sama dengan Tunku Abdul Rahman dalam rombongan kemerdekaan. Seperti Tun Abdul Razak dan juga Datuk Abdul Wahab. Baik. Begitu juga kalau kita lihat Tun H.S. Lee. Tun H.S. Lee iaitu Tun H.S. Lee ni ialah tokoh yang telah mengetuai MCA, Malayan Chinese Association, Selangor pada tahun 1949, pemimpin penggerak kerjasama. Beliaulah yang telah berusaha untuk supaya ada kerjasama antara UMNO dan MCA, dan beliau penggerak ke arah kerjasama antara kaum, dan beliau juga Tun H.S. Lee adalah ahli rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London. Rupanya Tun H.S. Lee pun adalah orang yang keempat yang menyertai rombongan kemerdekaan dengan Tunku Abdul Rahman, dengan Tun Abdul Razak, dengan Datuk Abdul Wahab tadi, kan? Yang ini Tun H.S. Lee. Dan beliau juga adalah Menteri Keuangan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. So, Menteri Keuangan pertama Tanah Melayu adalah Tun H.S. Lee. Dan di sini kalau kita lihat adanya Tun V.T. Sanbanten. V.T. Sanbanten. Kalau kamu tanya cikgu apa itu V.T.? Cikgu rasa itu kependekan bagi nama dia lah. Nama dia panjang tapi dipendekkan jadi V.T. Dan beliau adalah Presiden bagi MIC iaitu Malayan Indian Congress. Juga Tun V.T. Sanbanten ini menyertai rombongan kemerdekaan bersama-sama dengan Tunku Abdul Rahman semua dan beliau adalah Menteri Kesihatan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Baik. Dan kalau kita lihat akhir sekali Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman. Beliau adalah timbalan yang dipertua UMNO dan juga wakil UMNO untuk berunding dengan MCA bagi membentuk Parti Perikatan pada tahun 1951 hingga 1952. Untuk pengetahuan kamu tahu tak dekat Shah Alam, dekat Damansara ada nama taman perumahan Taman Tun Dr. Ismail. Taman Tun Dr. Ismail tu Damansara tu nama dia lah. Nama dia dijadikan nama kawasan perumahan di Damansara. Taman Tun Dr. Ismail. Kawasan perumahan. So, itu diambil daripada tokoh ini yang bernama Tun Dr. Ismail. Baik. Ada soalan tanya. Cikgu, kenapa semua orang pergi ke London? V.T. Sanbanten pergi London. Tun H.S. Lee pergi ke London. Kemudian juga Datuk Abdul Wahab pergi London. Kemudian Tun Abdul Razak pun pergi ke London. Kemudian juga siapa lagi? Iaitu Tunku Abdul Rahman pun pergi ke London. Kenapa semua orang pergi ke London? Begitu. Begini. Sebenar-benarnya, kita pada waktu itu sebelum tahun 1957, negara kita siapa yang perintah?
Jepun, British. British. Belanda. Jadi, British dulu, British. Sebelum merdeka tu British. Jadi, apabila negara kita nak merdeka, Tunku Abdul Rahman dengan semua orang ni, kenalah jumpa pegawai British. Jadi, mereka semua buat rombongan. Ada 8 orang kan. Jadi 5 orang tu inilah dia. Tun Abdul Razak, Datuk Abdul Wahab, kemudian juga Tun H.S. Lee dan juga VT Sambantan. Mereka naik kapal pergi ke London. Ke London, kat sana kan kerajaan British. Bila jumpa kat sana, itu yang diorang buat meeting selama 3 minggu. Jadi selama 3 minggu itu, mereka pun buat meeting. Jadi akhirnya British kata apa? Okeylah, oleh kerana kamu semua nak tanah Melayu merdeka, okey, kami British akan berikan kamu kemerdekaan. Tetapi not today. Kalau nak merdeka, kami akan beri pada 31st August 1957. On the next year. Not this year. Diorang pergi tu pada 14 Januari 1956. Dan diorang habis meeting 8 Februari 1956. On the February tu, diorang dah habis meeting tau. Okeylah. Okey, British kata apa? Aku akan bagi kamu kemerdekaan. But not today. Not in this year, 1956. You will get the independence. You will get merdeka. When? 31st August 1957. Next year. So, sepanjang tahun ini, daripada 1956 sampai 1957, what should they do? Mereka pun kena buat apa? Mereka pun kena buat perlembagaan. What is perlembagaan, cikgu? Constitution ataupun the highest law. So the highest law tu, mereka kena bincang. Negara ni kita nak buat nama negara apa? Tanah Melayu. So what is the highest law? So antara law yang kita kena buat iaitu lawnya apa? Pertama, mesti guna bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Who's ketua bagi negara? Ketua kita yang di Pertuan Agong. And then siapa yang akan manage this country? Iaitu Perdana Menteri. So ini semua adalah ditulis, written in the book that we call perlembagaan. Jadi for the 1 year, 1 tahun setengah tu sampai 31st August, mereka kena buat perlembagaan tu. Jadi itulah sebenarnya apa yang berlaku tentang kenapa mereka semua pergi ke London. Kalau cikgu pun cikgu suka pergi ke London. Korang semua suka pergi ke London. Idris pernah pergi ke London, Idris? Tak pernah pergi. Madu Nisha pernah pergi ke London?